Halo tuan-puan, apa kabar semua? Semoga sentiasa sehat dan fit selalu serta berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Dalam video kali ini, saya ingin berkongsikan tentang bagaimana anda menghadapi ujian SPEAR, iaitu Sistem Pemprofilan Rekrutmen di bawah Kementerian Dalam Negeri untuk jawatan polis dan juga jawatan-jawatan penguatkuasa. Saya mendapat komen daripada Nita Sevanathan, ujian SPEAR PDRM maksud apa? Dan juga daripada Koko Channel, tuan, saya sudah lulus interview fizikal pada 13/2/21 untuk YA1 dan dapat tarikh untuk ujian SPEAR. Apa tips untuk ujian SPEAR, tuan? Harap tuan balas, tuan. Terima kasih atas komen-komen tersebut dan terima kasih juga kepada semua yang telah subscribe kepada channel Supermat Sharing ini. Bagi sesiapa yang belum lagi subscribe kepada channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua video baru yang akan saya muat naikkan. Jangan lupa subscribe itu adalah percuma sahaja. Jadi, mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, bagi sesiapa yang belum mengenali saya Matthew Barin dan saya hanya ingin berkongsikan tips bagaimana anda menghadapi ujian SPEAR, Sistem Pemprofilan Rekrutmen di bawah Kementerian Dalam Negeri untuk jawatan-jawatan di bawah agensi penguatkuasa. Ujian SPEAR ni sebelum ini adalah Malaysian Integrity Test ataupun MIT, dan dia hanya adalah bertujuan untuk menguji tahap psikologi anda dan juga untuk mengenal pasti memilih calon-calon yang lebih sesuai dan layak untuk pegang jawatan. Contohnya jawatan seperti polis, jawatan penguatkuasa, untuk pegawai penjara dan sebagainya. Selain daripada untuk menguji tahap psikologi anda, ianya juga adalah untuk menguji tahap kompetensi dan juga tahap patriotisme anda. Sebab sekiranya anda pegang jawatan sebagai seorang anggota polis ataupun pegawai polis, tahap integriti anda hendaklah di tahap yang maksima. Kita memerlukan pegawai-pegawai yang berintegriti tinggi untuk memegang jawatan, sebab jawatan-jawatan di bawah agensi penguatkuasa ni sangatlah mencabar. Jadi kita perlu bersedia dari segi mental, fizikal, psikologi kita, dan juga patriotisme kita. Baiklah tuan-puan, tips yang pertama adalah berdoa. Dalam apa jua temuduga ataupun ujian atas talian ini, saya akan meletakkan tips pertama iaitu berdoa, sebab kita perlu memanjatkan kesyukuran dan juga kita memohon berkat dan izin daripada Yang Maha Esa, iaitu pencipta kita, agar diberi kemudahan, kebijaksanaan untuk kita menjawab soalan-soalan ujian, dan juga kita melepasi urusan-urusan tapisan yang kita hadapi, agar kita berjaya dalam semua urusan-urusan yang kita hadapi kelak. Yang kedua, yakin pada diri anda. Anda kena yakin boleh, bahawa kita boleh melepasi, boleh menjawab semua soalan yang diberikan. Maksudnya di sini, sebelum anda mohon jawatan tersebut, pastikan anda memiliki minat, minat yang sangat tinggi, dan sekiranya anda memiliki minat yang sangat tinggi, anda akan berusaha untuk melepasi segala ujian, segala tapisan, segala temuduga dan sebagainya. Anda kena bersedia dari sudut fizikal anda, mental anda, emosi, psikologi, kompetensi dan semua ini. Sebab sekiranya tuan-puan tidak yakin pada diri anda pergi temuduga, lepas tu tak buat persediaan, dari segi mental dan juga fizikal anda, kemungkinan anda akan gagal dan anda akan tunggu 1 tahun kemudian ataupun kemungkinan 2 tahun baru ada pengambilan baru. Jadi tuan-puan kena pastikan sekiranya anda minat, pastikan buat persediaan yang terbaik untuk diri anda dan yakin pada diri anda. Yakin boleh. Yang ketiga, pengurusan masa. Pengurusan masa ni biasanya ini merupakan satu rintangan ataupun kekangan kepada para calon. Saya pernah juga bersama dengan calon-calon dan saya memantau calon menjalankan ujian atas talian.
dan kadang-kadang taliannya tidak lancar. Jadi bila dia nak menjawab soalan yang kedua misalnya, perubahan ke soalan nombor 2 ataupun soalan yang seterusnya itu mengambil masa, mungkin beberapa saat dia loading. Dia akan menimbulkan satu perasaan gelisah, panik, dan calon tu mungkin gagal sebab dia tak dapat menjawab semua soalan. Kadang-kadang soalannya mungkin lebih daripada 100, kadang-kadang 100 soalan diberi masa 20 minit untuk menjawab ke semua soalan tersebut. Soalannya tak susah sebenarnya, ia hanya untuk menguji tahap psikologi, kompetensi, patriotisme, integriti anda. Jadi tuan-puan kena uruskan masa dengan betul, dengan sebaik-baiknya lah. Sekiranya anda tak boleh jawab soalan nombor 1, boleh skip, tapi tipsnya di sini, kalau boleh jawab saja soalan nombor 1 sampai soalan nombor 100, ataupun sekiranya diberi 200 soalan, jawab saja terus saja ya. Jangan berfikir banyak kali, jangan berfikir panjang ya. Terus jawab sahaja ikut apa yang anda fikir dan apa yang anda ada ya. Tahap anda yang ada tu jawab sahaja sehingga habis. Yang keempat, tenang. Di sini anda jangan panik ya. Dalam anda menghadapi apa-apa bentuk soalan ujian pun, anda kena tenang dan dalam sesaat, 2 saat anda kena fikir jawapannya. Okey, contohnya anda baca soalan 1 saat, anda baca jawapan 2 saat, lepas tu anda jawab. Jadi dalam masa 2 saat, 3 saat tu anda perlu jawab soalan yang pertama dan soalan seterusnya anda kena cepat berfikir, cepat membuat keputusan. Itu yang sangat penting lah. Jadi yang paling penting, jangan panik. Bila anda tenang, anda boleh menjawab dengan betul. Yang kelima, tujuan ujian. Tujuan ujian ni adalah untuk menapis calon-calon yang terbaik dan yang sesuai untuk jawatan penguatkuasa ataupun jawatan polis inilah ya. Jadi anda kena faham bahawa tujuannya adalah untuk menapis supaya calon-calon yang paling sesuai dan paling layak tu akan pergi ke peringkat seterusnya, iaitu temuduga bersemuka. Peringkat pertama tadi adalah ujian fizikal, lepas tu ujian spear ni, dan yang seterusnya adalah temuduga secara bersemuka dengan pegawai-pegawai kanan polis ya. Yang keenam, mantapkan integriti diri. Sekiranya anda hendak pegang jawatan dalam agensi penguatkuasa ini, khasnya agensi PDRM, Polis Diraja Malaysia ni, anda perlu mantapkan integriti. Tidak semestinya anda pegang jawatan dalam agensi beruniform anda perlu mantapkan integriti lah. Dalam semua agensi, asalkan dalam agensi, organisasi dalam sektor awam ni, pastikan integriti kita ni di tahap yang paling tinggi ya. Sebab kita akan memikul tanggungjawab dan juga amanah ya, untuk menghadapi tugas-tugasan yang mencabar dan memerlukan nilai integriti kita yang sangat tinggi untuk kita melaksanakan tanggungjawab dan juga amanah. Yang ketujuh, buat latihan. Tuan-puan boleh merujuk dalam Google, ada banyak bentuk-bentuk soalan yang disediakan oleh pihak-pihak yang ingin membantu anda dalam ujian spear ini. Contohnya soalan, saya bagi contoh soalan, ibu bapa anda selalu membantu anda. Jadi kemungkinan jawapannya adalah amat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Jadi apakah jawapan anda? Jawapan yang paling sesuai adalah sangat setuju. Jangan setuju saja. Kalau hanya setuju saja jawapan ya, mungkin anda pilih setuju lah. Tapi kalau dah ada sangat tu, jadi tipsnya di sini adalah semuanya, kalau yang positif tu jawablah sangat setuju, sangat betul, wajar, sangat wajar ya. Tapi ianya bentuk soalannya tidak sama. Kadang-kadang bentuk soalannya mungkin untuk menguji ya, tahap konsistensi, tahap persistensi anda semasa anda menjawab tu. Sebab bila ada 100 soalan okey, contohnya 5 soalan pertama, kemungkinan soalan yang 5 soalan pertama itu akan berada di 5 soalan terakhir ataupun 5 soalan di pertengahan yang ke-50 ke-55. Soalan itu kemungkinan akan berulang, tapi bentuk
jawapannya mungkin akan berubah ataupun bentuk soalannya akan berubah, tapi kemungkinan soalan yang bermaksudnya adalah sama. Jadi di sini dia akan melihat juga, adakah anda bercakap benar pada awal tadi, maksudnya adakah anda memilih jawapan yang betul, yang tepat pada awal anda menjawab, dan juga di pertengahan soalan-soalan tersebut adakah anda menjawab dengan jawapan yang sama. Di sini dia akan menilai tahap integriti anda lah. Contoh soalan lagi adalah, saya tidak akan memandu kenderaan sekiranya saya tidak memiliki lesen yang sah. Jawapan A, amat tidak setuju. Jawapan B, tidak setuju. Jawapan C, setuju. Jawapan D, amat setuju. Jadi bentuk soalan tadi itu kamu kena faham, anda kena faham bentuk soalan, apa maksud soalan, dan juga anda perlu pilih jawapan yang paling tepat lah. Jadi dalam soalan ini tadi jawapannya adalah amat setuju, sebab soalannya tadi anda tidak akan memandu kenderaan sekiranya anda tidak memiliki lesen yang sah, kan? Amat setujulah, memang anda tidak akan memandu sekiranya anda tak ada lesen. Amat tidak setuju, jangan letak setuju saja, sebab ada jawapan amat setuju di situ. Jadi buat latihan, boleh cuba buat latihan, rujuk bentuk-bentuk soalan yang ada dalam Google tu, sebab bentuk-bentuk soalan ni sebenarnya soalan-soalan yang lepas, tapi tidak mungkin dia akan keluar balik lah. Kita akan ada, biasanya pihak pengambil ni ataupun penyedia soalan ni, mereka akan ada soalan-soalan yang baharu. Baiklah tuan-puan, terima kasih pada semua kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini. Dan bagi yang telah subscribe kepada channel ini, terima kasih banyak. Dan bagi yang belum lagi subscribe, jangan lupa tekan butang subscribe di bawah dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua video-video baharu yang akan saya muat naikkan kelak. Semoga anda semua sentiasa sehat dan fit selalu dan berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi.